Oke, ini kita berada di kaki Gunung Serapi. Sedangkan tempatnya hari ini tak buka. Jumpa lagi di tempat yang seterusnya. Goodbye. Tak ada balik. Tuh, Oke guys, kita sudah sampai di kawasan pegunungan. Oke, Taman Sri Meman itu Gunung Ria Matang Jaya di Sarawak. Ini adalah satu-satunya tempat hiking. Kawasan ini terletak tak jauh daripada Bandar Kuching, kira-kira 18 km, 18 km daripada Bandaraya Kuching. Jarak daripada bawah tempat letak kereta sejauh 3.200 meter. Jarak dia sampai ke atas. Ada tempat letak kenderaan dan di sana adalah tempat pembayaran masuk. Pembayaran masuk hanyalah RM5 Malaysia. RM5 Malaysia. $3,000 meter guys. 3.000 meter guys. Kalau dari bawah ke atas. That's what we about, living by the sea, sipping on some rum, under the shade of a tree. That's what we about, just feel the warm breeze, living young and wild and free.
sun, ocean, on an island where no one can find me. The sun, ocean, sipping on some rum. The sun, ocean, on an island where no one can find me. The sun, ocean, and the party just begun. That's what we about, living by the sea, sipping on some rum, under the shade of a tree. That's what we about, just feel the warm breeze, living young and wild and free. That's what we about, living by the sea, sipping on some rum, under the shade of a tree. That's what we about, just feel the warm breeze, living young and wild and free. Tengah Jasir, Charles Brock, Banglo, tinggi ke atas ni. Sekumpulan dari tim peneroka alam gaib telah datang. KI bekas tapak Banglo Villambrosa, iaitu Banglo Raja Charles Brooks pada tahun pemerintahan orang dari Eropah. Perjalanan mereka untuk sampai di sini mengambil masa 1 jam 45 minit, itu pun dengan perjalanan yang agak lambat. Perjalanan melalui jalan hutan itu adalah perkara biasa disebabkan jalannya yang tidak rata dan banyak kayu dan batu perlu dilangkah untuk keselamatan sendiri. Walaupun perjalanan mereka agak begitu susah, mereka tetap teruskan perjalanan untuk sampai di lokasi dituju. Perjalanan di tempat yang sebegini memerlukan dengan mental yang kuat. Banglo Villambros, suasana di kaki Gunung Serapi sudah tentu menjadi tarikan kepada keluarga Brook yang berasal dari benua Eropah. Udara nyaman dan sejuk serta dikelilingi hutan menyebabkan Brook juga turut membina sebuah banglonya di kaki Gunung Serapi. Dan ianya juga sebenarnya banglo percutian serta banglo kerja, memandangkan di sinilah dahulu adanya ladang teh dan kopi milik keluarga Brook diusahakan. Kedatangan ramai buruh-buruh pemetik teh dan kopi serta penjaga lembu dan kambing, keluarga Brook juga mewarnai cerita banglo yang dinamakan dengan Villambrosa, yang dibina pada tahun 1867. Terima kasih kepada anda di luar sana yang sedang menonton video ini. Teruskan menonton. Banglo Brook di Sarawak sudah menjadi lumrah apabila adanya pengaruh luar di dalam peta sejarah sesuatu negara, contohnya kesan tinggalan pemerintahan Eropah. Ianya juga akan meresapi budaya mahupun struktur seni bina di dalam negara tersebut. Dan Sarawak juga tidak terkecuali. Kerana pemerintahan lebih kurang 100 tahun, Brook juga meninggalkan beberapa struktur ala Eropah yang menghiasi lanskap seni bina yang kita lihat. Bangunan astana, pejabat pos besar Kuching, Muzium Sarawak, malah juga kubu-kubu Brook yang berselerakkan di seluruh pelosok Sarawak juga adalah antara mercu tandanya. Menyelusuri sejarah seni bina ini juga, kita tidak boleh melupakan struktur kediaman ataupun dengan panggilan banglo yang menjadi kediaman Brook mahupun penjawat awam bangsa Eropah yang bekerja dengan Kerajaan Sarawak Kingdom suatu waktu dahulu. Bagi mengimbau sedikit memori silam, apa yang ditampilkan di dalam artikel ini adalah untuk kita cuba mengenali antara banglo-banglo Brook di Sarawak yang agak terkenal suatu waktu dahulu. 1. Banglo Cruikshank merupakan banglo yang didirikan pada tahun 1908 oleh Raja Charles Brooke
lokasinya adalah berdekatan dengan sebuah jerat kina di Jalan Cruikshank dan ianya merupakan binaan kayu belian keseluruhannya. Ianya pada awalnya dikhaskan untuk kediaman penjawat Eropah dan di bahagian bawahnya pula dijadikan kandang kuda milik Raja Charles Brooke. Di ketika pemerintahan Raja C.V. Brooke pula, banglo ini menjadi bangunan kerajaan iaitu menempatkan pejabat para doktor dan jururawat Sarawak. Dan apabila Sarawak menjadi tanah jajahan koloni British Borneo, banglo ini menjadi kediaman pegawai Inggeris pula. Diceritakan, banglo ini juga sewaktu zaman Jepun digunakan oleh tentera Jepun sebagai kawasan pejabat dan asrama mereka serta penjara untuk mana-mana individu yang tidak menerima pendudukan Jepun di Sarawak. Jepun di Sarawak. Mendengar cerita sejarah ini sahaja sudah cukup untuk menyatakan betapa kerasnya banglo ini. Ada 7 lagi banglo peninggalan Charles Brooke di benua Sarawak yang belum saya nyatakan di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Ni dah kawasan dia, tengok. Kawasan rumah dia dulu, geng. Ni. Ni. Sekarang dah tak ada, geng. Korang fikirlah sendiri. Berapa lama dah? Berapa ratus tahun dah? Ni dah kawasan rumah dia, geng. Ni kawasan rumah dia. Korang tengok ni. Ni confirm kawasan rumah dia, geng. Dari sini sampai ke sini kawasan rumah dia, geng. Sekarang dah tak ada, geng. Ni je, geng. Ni je yang tinggal. Okay dah. Tengok kayu ni pun dah lama dah, geng. Okay dah, geng. Thank you kepada yang tengok. Okay. Jangan lupa subscribe, geng. Like, comment and share. Okay, bye-bye. Follow sekali Facebook kita, orang. Okay. Bye-bye. Jom, kita balik. That's what we about. Living by the sea, sipping on some rum.